Assalamualaikum, nama saya Wan Nusazwina binti Agrasani. Nombor metrik 01 DDT 19F1229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nasha binti Hamidun. Nombor metrik 01 DDT 19F1053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina Aina binti Muhammad Iskandar dan nombor metrik 01 DDT 19F1139. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Amani binti Ahmad, nombor metrik 01 DDT 19F1142. Abstract for Foodie Restaurant. Foodie Restaurant direka untuk mewujudkan suasana masyarakat sebagai restoran terbaik di kawasan Ipoh yang baik, selesa dan kuno. Foodie Restaurant ini juga menyediakan penghantaran pesanan dan 10% sahaja yang akan dikenakan setiap pelanggan yang memesan makanan. Kemudian dapat memastikan kos makanan yang berpatutan untuk pengguna yang bekerja sendiri tanpa pembelanjaan yang mahal. Foodie Restaurant ini mempunyai banyak menu dan harga yang berpatutan. Salah satu menunya yang terdapat di Foodie Restaurant ialah chicken burger and orange juice hanya dengan RM10 sahaja. Beef burger dan orange juice hanya dengan RM12 sahaja. Kemudian fried chicken hanya dengan harga RM5, fries RM3 5 sen, mashed potato RM4, coke or soda RM2. Foodie Restaurant beroperasi selama 12 jam iaitu hari Isnin sehingga hari Sabtu dan pada hari Ahad ialah half day untuk weekend. Monday hingga Saturday, Isnin hingga Sabtu 10 AM hingga 10 PM. Sunday iaitu half day 3 PM hingga 10 PM. Foodie Restaurant juga menyediakan perkhidmatan pembayaran tunai atau pembayaran dalam talian bagi pelanggan kami untuk memudahkan pesanan dan membuat pembayaran. Kat sini saya akan menerangkan pasal mengenai login. Login ada 4 benda yang perlu ada. Pertama, pasal login. Kedua, pasal customer meminta untuk memasukkan sekali lagi ataupun nak confirm benda tu balik. Yang ketiga, mengenai 3 kali customer masukkan, dia akan tunggu untuk tunggu. Yang keempat, customer boleh minta untuk meneruskan ataupun untuk exit. Okay, first yang berkaitan A, kat sini sistem saya telah buat. First customer diminta untuk please enter your username dengan password untuk yang pertama kali punya, yang betul-betul punya. So lepas customer dah masukkan yang betul punya, dia akan tulis login success. Apabila dah login tu, okay, customer diminta untuk masuk sekali lagi supaya nak confirm yang itu betul-betul customer punya email dengan password. Okay, kat sini kita orang menyediakan 3 kali customer boleh masukkan. Maksudnya 3 kali kalau customer masukkan yang dia tersilap, contohnya email dia tersilap nombor ataupun dia tertambah perkataan ataupun dia boleh 3 kali masuk. So kalau 3 kali itu, kalau dia tak berjaya, so dia akan pampak incorrect email and password, please try again. Tapi lepas 3 kali pun dia cuba juga tak dapat, so customer akan minta masukkan sekali lagi. Dia akan pampakkan incorrect email, password, please try again and 3 kali fail of made. Maksudnya customer dah memang 3 kali tu dia dah masuk, so diberi peluang untuk continue ataupun exit, maksudnya keluar daripada sistem. Okay, yang pertama, okay, itu yang tu. So kat sini pun saya ada selitkan mengenai slip ataupun menunggu customer masukkan. So kat sini kita orang ada 3 kali kemasukan. Kat sini customer boleh pilih nak continue ataupun exit. So pilihlah yes or no. So kat sini ada juga pasal sleep untuk tunggu sementara benda tu terpampar. Dia akan tunggu dulu benda tu sementara berjalan. And lepas dia sistem tu dah siap, dah ini customer yang dah berjaya untuk order semua benda, dia terpaksa tunggu 3 kali untuk kita pamparkan thank you and come again. Okay, output yang akan dibuat, first saya akan tunjukkan output yang customer masukkan 3 kali yang tak berjaya. So saya akan masukkan. So first customer akan minta benda yang email dengan password yang pertama kali punya. Yang second ni dia masukkan untuk confirmkan dia untuk betul ke tak. So saya akan tunjuk yang tak, yang customer silap masukkan nilai. So itu yang kali pertama. So dia ada sekali lagi, so dia tulis ni incorrect email or password, please try again. Ini yang kali kedua punya. So itu pun tak berjaya 2 kali. So customer boleh masuk yang kali ketiga. So kali ketiga pun 3 kali pun customer silap. So dia akan tulis incorrect email or password, please try again. And 3 kali fail, attempt has made. Maksudnya kat situ dia dah tak boleh buat. Maksudnya sebab dia dah 3 kali dia dah buat tapi dia tak berjaya. Dia tak serupa dengan email dengan password yang first kali dia masuk. So kat sini customer boleh pilih antara nak continue ataupun exit. So customer pilih nombor 1 untuk yes, nombor 2 untuk no. So kat sini saya akan tunjukkan no. Okay,
So dekat sini dia akan tunggu 3 saat untuk thank you, come again untuk customer tunggu. So yang ni saya akan tunjukkan mengenai customer yang berjaya untuk masukkan dia punya login. So kat sini pun dia masukkan login benda yang sama dekat yang kat atas tu. So lepas je customer masukkan confirm email dengan password tu, kalau dah jadi dia akan terus kepada our menu dengan berapa kita punya, kat mana kita punya alamat restoran. Okay, lepas tu so kat sini dia akan keluar bila dah berjaya, dia akan tulis thank you for purchase. So kat sini dia akan display 3, 2, 1 untuk receipt tu keluar secara perlahan-lahan. Lepas tu customer akan diminta untuk nak teruskan ataupun keluar juga. Lepas tu kita akan type no. So kat sini kita akan diminta tunggu 3 second untuk exit the program. So kalau dia dah exit daripada program ni, dia akan nampak thank you and come again. So maksudnya sistem tu dia dah keluar. Setelah berjaya login masuk ke email tersebut, paparan akan memaparkan welcome to Foodie Restaurant nombor 0123 Jalan Permai 1, Seri Permai, Ipoh. Then this is our menu. Ini menu untuk Foodie Restaurant yang mempunyai kod 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Menu dia chicken burger dan orange juice, beef burger and orange juice, fried chicken, fries, mashed potato, coke or soda, dan mempunyai harga juga. Harga bagi chicken burger dan orange juice ialah RM10, beef burger dan orange juice ialah RM12, fried chicken ialah RM5, fries RM3, mashed potato RM4, coke or soda ialah RM2. Untuk memaparkan menu atau untuk memilih menu, kita akan gunakan kod kat sini. Kita just pilih kod, type up kod untuk memilih makanan, kita just type kod and makanan akan terpilih berdasarkan kod yang telah ditetapkan, iaitu 1 bagi chicken burger, dan dia akan memaparkan harga sekali pada output. Okey, seterusnya kita juga ada din and delivery. Untuk din, kod dia 1, delivery 2. Din ialah menjamu selera, delivery kita akan membuat berhantaran untuk pelanggan. Do you want to din or delivery? Choose the nombor. Okey, kita akan pilih 1. Kita memilih untuk menjamu selera. Please enter the food code. Boleh je masukkan apa-apa kod, apa-apa yang kita nak order kat sini. Okey, contoh kat sini masukkan 2. 2 ialah kod bagi beef burger and orange juice yang berharga RM12. Okay, untuk part saya, lepas customer list of food and drink dekat our menu, kat meals, sama ada customer pilih kod 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Untuk order form, jika customer memilih untuk chicken burger iaitu kod 1, customer akan masukkan number 1 dekat please enter the food code. Sebelum tu customer akan pilih sama ada customer nak dine ataupun delivery. Customer akan pilih kod 1 ataupun 2 untuk dine, 1 untuk delivery, 2. Kod tersebut customer akan isi dekat output yang terpapar, do you want to dine or delivery, choose 1 or 2. Jika customer pilih 3 ataupun 4 yang selain daripada chosen 1 or 2, output yang terpapar akan keluar, sorry, not in choice. Please try again. Sistem akan minta customer untuk try balik semula. Jika customer memilih untuk dine, output yang terpapar seterusnya akan keluar, please enter food code. Sama ada customer nak pilih kod 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, selepas customer memilih kod untuk makanan yang customer nak, statement yang terpapar pada output untuk customer insert ataupun enter adalah enter your quantity. Sama ada customer memilih untuk 1, 2, 3 ataupun lebih daripada 10 kuantiti dan akan didarabkan dengan 10, iaitu RM10. Kalau untuk order yang kedua pula, kuantiti yang customer pilih akan didarabkan dengan 12, sama juga dengan menu yang lain. Jadi jika customer memilih selain daripada order form yang ditetapkan seperti 1 hingga 6, statement yang terpapar pada output adalah sorry, not in choice. Jadi customer perlu memasukkan kod semula untuk meneruskan sistem. Bagi confirm, update dan cancel order, jika customer memilih untuk confirm, statement yang terpapar pada output adalah thank you, your order has been successful booked. Jika customer memilih kod 2 untuk update, statement akan ulang balik kepada please enter your food, would like to update, dan kod yang disediakan dalam sistem. Jadi statement akan berulang balik untuk customer update menu yang customer mahukan. Jika customer memilih kod 3,
untuk cancel order. Statement yang terpapar pada output adalah please come again later. Jadi customer boleh pilih sama ada confirm, update dan cancel. Jika cancel, output yang terpapar akan berhenti sampai situ dan sistem akan tamat. Untuk customer yang dah kod pada nombor 1 iaitu confirm, statement yang terpapar adalah invalid option. Sistem akan memaparkan sama ada customer nak cash, credit card atau online banking. Jadi selepas cash, credit card, online banking, customer pilih sama ada 1, 2, 3. Total payment akan terpapar, iaitu statement yang keluar adalah your total payment is akan terpapar pada output. Untuk output pula, jika customer memasukkan 3, sorry, not in choice, please try again. Sistem yang keluar pada output adalah sorry, not in choice dan customer harus memilih sama ada 1 atau 2 dan memasukkan output sekali lagi. Dan please enter your food code sama ada 1 hingga 6, customer perlu memilih. Macam saya cakap tadi, jika customer memilih selain daripada kod yang ditetapkan, statement yang terpapar akan meminta customer untuk masukkan balik semula kod yang betul. So, saya akan masukkan kod yang betul. Dan output yang terpapar adalah confirm, update ataupun cancel. Okay, saya memilih update, iaitu kod number 2. Output yang keluar adalah please update your item dan customer harus memasukkan balik semula update menu yang customer nak sama ada 1 hingga 6 dan enter your quantity dan confirm payment number 1 dan enter. Dan output yang terpapar seterusnya adalah choose payment method, cash, credit card or online banking. Ini adalah coding display order. Dekat sini saya ada buat sedikit pengiraan iaitu dengan menambahkan ke semua harga menu yang telah kami tetapkan. Kemudian bagi pelanggan yang menggunakan perkhidmatan delivery, kami akan mengenakan cas sebanyak 10% kepada pelanggan. Dekat sini saya ada buatkan if else, if untuk menunjukkan your total payment, else jika pengguna masukkan sebarang number yang tidak kami tetapkan, dia akan memaparkan sorry not in choice, please try again. Kemudian untuk coding exit system, saya memaparkan thank you for purchase. Next, ini adalah coding sebelum pelanggan keluar daripada program. Dia akan memaparkan hello, customer, do you want continue or exit? Jika pengguna ingin meneruskan program, dia perlu menaikkan 1. Jika 1, dia akan mengeluarkan please login again. Jika 2, untuk exit program, dia perlu menunggu sebanyak 3 saat untuk exit daripada program ini. Kemudian dia akan display thank you, come again. Ini adalah coding untuk saya create object. Okay, next. Ini adalah contoh full output bagi sistem kami. First, dia akan memaparkan hello and welcome. You are required to log in if you want to order. Kita perlu memasukkan email dan password kita. Kemudian login sesuatu. Kemudian kita perlu confirmkan sekali lagi email dan password. Next, dia akan keluar display welcome to Foodie Restaurant. Kemudian, dia akan display menu. Kemudian, pelanggan boleh milih sama ada milih dine atau delivery. Sebagai contoh, saya milih dine. Saya perlu menaikkan 1. Kemudian, dia akan display please enter the food code. Saya milih 4. Kemudian, kita perlu memasukkan quantity. Next, dia akan menunjukkan total payment kita. Kemudian, dia akan keluar display untuk kita confirm atau update atau cancel. Sebagai contoh, saya ingin update. Saya perlu memasukkan 2. Dia akan memaparkan please update your item. Please enter the food code you would like to update. Okey, contohnya saya milih 6 untuk milih coke atau soda. Kemudian, masukkan kuantiti yang kita nak. Next, dia akan memaparkan total bagi coke. Next, saya milih confirm. Next, dia akan memaparkan jenis method yang kita nak pilih untuk pembayaran. Sebagai contoh, saya milih online banking. Saya perlu menaikkan 3. Next, dia akan keluar thank you for purchase. Kemudian dia keluar total payment kita bagi price dengan air coke tadi. Kemudian dia akan keluar hello customer, do you want continue or exit? Okey, sebagai contoh saya nak exit daripada program ni. Saya perlu menaikkan 2. So, kita perlu menunggu sebanyak 3 saat. Then, dia akan memaparkan thank you, come again.